Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan pelajaran fiqh untuk tahun 4. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Apa dia? Solat jamak dan qasar. Tahu tak jamak tu apa, qasar tu apa? Jamak tu berhimpun, qasar tu pendek. Qasar pendek. Okey. Kita tengok, perhati dan fahami. Okey, tengok ya dalam gambar ni. Tengok apa yang tengah dia buat. Seorang tu macam duduk dalam bas, nak pergi jalan lah tu, bas ke kereta api ke kan. Sebelah tu pun maksudnya dalam perjalanan ada kawasan rehat, kawasan rehat Sungai Perak, menunjukkan perjalanan yang jauh. Okey, boleh nampak ya. Okey, tengok dalam cerita ni. Ayah, telah masa waktu solat zuhur dan di mana kita hendak menunaikan solat? Ayahnya pun jawab, insya-Allah kita akan berhenti di kawasan rehat. Nampaknya, maksudnya dia dalam perjalanan yang jauh, yang naik highway kan. Jadi dah masuk waktu, jadi dia nak berhenti di RNR, macam tu. Bagaimana cara solatnya ayah? Kita akan melakukannya secara jamak dan qasar. Okey, boleh ya. Ni bagi contohlah macam mana solat jamak dan qasar tu harus dilakukan, perlu dilakukan, waktu bila boleh dilakukan. Okey, pengertian solat jamak dan qasar. Kita tengok dulu tentang solat jamak. Solat jamak ialah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Faham? Maksudnya dua solat fardu. Contoh solat fardu zuhur satu dan solat fardu asar. Jadi ada dua solat fardu. Dua solat tu dilakukan dalam satu waktu. Sama ada dilakukan pada waktu zuhur atau dilakukan pada waktu asar. Boleh faham tak ni? Maksudnya pada waktu zuhur tu kamu boleh melakukan solat zuhur dan terus buat solat asar dalam waktu zuhur. Boleh faham ya? Ataupun kamu boleh buat jamak dalam waktu asar. Contoh kamu dah perjalanan jauh, tak sempat untuk solat zuhur kan, tak sempat, memang dah tak boleh sangat dah. Jadi yang kamu ada yang boleh buat pada waktu asar. Jadi pada waktu asar yang kamu ada masa untuk solat tu, kamu boleh buat solat zuhur pada waktu tu dengan solat asar sekali. Okey, boleh faham ya? Itu adalah jamak, iaitu himpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Okey, kita tengok tentang solat qasar. Solat qasar tu apa dia? Solat qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat. Okey, solat fardu 4 rakaat apa dia? Solat zuhur, solat asar, solat isyak. 3 waktu tu 4 rakaat kan? Kepada 2 rakaat. Dipendekkan kepada 2 rakaat. Jadi separuh lah, 2 rakaat sahaja. Iaitu solat zuhur, asar dan isyak. Boleh ya, nampak ya? Itu adalah solat qasar. Okay, kita tengok seterusnya. Solat yang boleh dijamakkan ialah solat zuhur dengan solat asar, solat maghrib dengan solat isyak. Boleh nampak ya? Yang boleh dijamakkan. Solat yang boleh dijamakkan cuma solat zuhur dengan asar, solat maghrib dengan isyak. Jangan pula kamu mandai-mandai kamu nak gabungkan solat zuhur dengan isyak, asar dengan maghrib. Tak ada. Tak macam tu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Okey, hukum menjamak dan mengqasarkan solat ialah harus. Faham ya? Harus. Bila kita dalam perjalanan yang jauh yang membolehkan untuk solat jamak dan qasar, kita harus untuk melakukan solat jamak dan qasar, kerana Allah telah memberi kita keringanan, kerana Allah telah memudahkan kita supaya tidak terlalu mengejar waktu tu. Boleh faham ya? Okey, seterusnya syarat sah solat jamak dan qasar. Okey, ini adalah
syarat-syaratnya macam mana boleh untuk melakukan solat jamak dan qasar. Okay, kita tengok yang pertama. Berniat jamak dalam solat pertama. Okey, dalam solat pertama kita dah niat dah untuk melakukan solat jamak dan qasar, ataupun solat jamak sahaja ataupun solat qasar sahaja. Seterusnya berniat qasar dalam takbiratul ihram. Okey, boleh ya, faham ya? Seterusnya perjalanan yang diharuskan oleh syarak, iaitu perjalanan tidak kurang 2 marhalah bersamaan lebih kurang 89 km. Boleh faham? Jadi perjalanan yang dibolehkan kita untuk melakukan solat jamak dan qasar apabila perjalanan kita tu lebih daripada 89 km. 90 km ke 100 km lebih pada itulah perjalanan yang jauh. Okay, contohnya kita duduk Sabak, kita jalan pergi Sungai Besar, kita pergi Sekincan, boleh tak untuk solat jamak qasar? Tak boleh. Sebabnya tak sampai kepada perjalanan yang dibolehkan untuk solat jamak dan qasar. Okey, seterusnya mengetahui kaifiah melakukan solat jamak dan qasar. Kita mesti kena tahu dulu macam mana nak buat solat jamak dan qasar. Tak boleh main tibai-tibai je. Jadi hari ini kita belajarkan cara macam mana nak jamak dan qasar. Jadi lepas ni kalau ada kamu melakukan perjalanan yang jauh yang dibolehkan untuk buat solat jamak dan qasar, jadi kamu boleh buat. Okey, seterusnya berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Boleh faham ya? Maksudnya kamu masih lagi dalam perjalanan, bukan dah sampai ke rumah. Okey, dilakukan dengan mualah, iaitu berturut-turut kecuali solat jamak takhir. Boleh faham ya? Dilakukan dengan mualah, iaitu berturut-turut kecuali solat jamak takhir. Jadi macam Ustaz cakap tadilah, boleh dilakukan terus dilakukan pada waktu yang pertama. Bila kamu masih lagi, contohnya kamu perjalanan kamu tu 2 hari, contoh macam 3 hari 2 malam, contoh kamu pergi perjalanan kamu tu pergi mana, Ustaz bagi contoh lah, pergi Melaka contoh, pergi Penang, pergi Kedah, pergi Johor, kan jauh kan. Kamu buat perjalanan tu menginap 3 hari 2 malam kat sana. Jadi selama mana kamu kat sana tu, sebab kamu jauh, jadi kamu boleh melakukan solat jamak dan qasar itu terus selama 3 hari 2 malam, sehinggalah kamu pulang. Boleh faham ya? Jadi selama kamu contoh kat sana, contoh kamu pergi hari Isnin. Hari Isnin tu kamu boleh terus dah untuk solat jamak dan qasar, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Esoknya pun boleh terus buat juga, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, macam tu. Boleh faham je? Tu maksudnya berturut-turut, tapi dilakukan pada waktu yang pertama. Okey, seterusnya dilakukan 2 solat secara tertib kecuali solat jamak takhir. Dilakukan secara tertib, kecuali solat jamak takhir. Kau susun lah. Contohnya kamu tadi melakukan solat secara tertib ni maksudnya bila waktu zuhur, kamu solat zuhur dulu, barulah kamu kemudian solat asar. Melainkan pada waktu solat jamak takhir. Nanti Ustaz terangkan jamak takhir itu apa. Kalau jamak takhir, kamu melakukan solat tu pada waktu asar, kamu boleh mulakan dengan waktu solat zuhur dulu, kemudian asar, ataupun kamu boleh buat asar dulu kemudian zuhur. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya. Okey, ini tentang penerangan tentang jamak takdim dengan jamak takhir. Okey, tajuknya dalam bahagian dan kaifiah solat jamak. Okey, jamak takdim. Apa dia jamak takdim tu? Solat jamak takdim ialah menghimpunkan 2 solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang pertama. Macam Ustaz cakap tadilah. Tu contohnya, solat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur. Solat maghrib dengan isyak dilakukan pada waktu maghrib. Itu adalah jamak takdim. Dilakukan pada waktu solat yang pertama. Boleh ya? Jangan keliru pula. Itulah maksud jamak takdim. Contohnya kamu nak
Bila dah kamu dalam perjalanan, dah masuk waktu Zuhur, dalam waktu Zuhur tu kamu boleh lakukan solat Zuhur dengan Asar sekali pada waktu Zuhur tu. Tak payah tunggu Asar. Dia bukan pada waktu Zuhur. Itulah dipanggil sebagai jamak takdim. Okey, jamak takhir pula menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang kedua. Contoh kamu dalam perjalanan jauh, tak boleh nak berhenti ke apa, tak ada, tak jumpa tempat untuk solat. Jadi bila dah sampai waktunya tu, waktu asar dah, jadi Zuhur tak sempat nak buat. Jadi itulah maksudnya kamu melakukan solat tu pada waktu yang kedua. Tengok contohnya tu. Solat Zuhur dengan solat asar dilakukan pada waktu asar. Contohnya tadi kan Ustaz cakap, tak dapat solat Zuhur tapi dalam waktu asar. Dalam waktu asar tu kamu boleh solat Zuhur dan asar sekali. Itulah maksudnya menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Contoh lain, solat maghrib dengan isyak dilakukan pada waktu isyak. Okey, boleh ya? Seterusnya, lafaz niat solat jamak takdim. Okey, ini untuk lafaz niat untuk solat jamak takdim dahulu. Jamak. Ini solat jamak ya. Jamak sahaja dulu. Kita belajar tentang solat jamak, iaitu menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Okey, solat Zuhur dengan solat asar. Kita tengok ya. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan kepadanya asar kerana Allah Ta'ala. Itu adalah niat untuk solat zuhur. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, sama kamu cuma tambah majmu'an ilaihil asri lillahi ta'ala. Dihimpunkan kepadanya asar. Kemudian kamu dah selesai 4 rakaat solat zuhur, kamu bangun pula untuk solat lagi 4 rakaat solat asar. Niatnya usalli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh nampak ya? Okey, tadi niat solat zuhur, ini niat solat asar saja. Usalli fardul asr arba'a raka'atin, tu macam biasa, niat solat macam biasa, cuma tambahnya majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala, dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Okey, pastikan nampak ya perbezaan atas dengan bawah. Yang pertama tadi majmu'an ilaihil asru. Yang bawah majmu'an ila zuhri. Yang pertama ilaihi, yang kedua ila. Okey ya. Sebab kadang benda ni ada orang boleh keliru. Jadi tolong ingat betul-betul lah. Boleh ya. Seterusnya, ini adalah solat maghrib dengan solat isyak. Usalli fardul maghribi salasa raka'atin. Itu macam biasa solat niat solat maghrib, macam biasalah kita solat hari-hari tu. Cuma tambahnya ilaihil isya'i. Usalli fardul maghribi salasa raka'atin. Tertinggal tu. Ni Ustaz ambil dalam buku teks ya. Jadi tertinggal, nanti kamu tambahlah usalli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an. Tambah majmu'an ilaihil isya'u lillahi ta'ala. Boleh nampak ya? Sahaja aku solat fardhu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya isyak kerana Allah Ta'ala. Okey ya. Okey, kemudian bangun pula untuk solat isyak. Usalli fardul isya'i arba'a raka'atin. Okey, sama niatnya. Tambah majmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat dihimpunkan kepada maghrib kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh ya? Okey, boleh ya nampak ya? Ini adalah solat jamak. Niat solat untuk jamak takdim. Okey, seterusnya kita tengok kepada niat solat untuk jamak takhir, iaitu dilakukan pada waktu yang kedua. Okey, apa perbezaannya? Okey, usalli fardhu zuhri. Okey, ni niat solat asar dengan solat zuhur.
Okey. Sebab kita lakukan pada waktu asar kan. Jadi niatnya macam ni. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Okey, sama macam biasa. Cuma tambah jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat secara jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okey, nampak ya perbezaan yang tadi? Okey. Untuk solat pada asar pula, usalli fardhul asri arba'a raka'atin jam'a takhirin lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat secara jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okey ya, boleh ya. Okey, kemudian solat isyak dengan solat maghrib. Ini dilakukan pada waktu maghrib. Sebab namanya solat jamak takhir. Dilakukan pada waktu yang kedua. Jadi waktu kedua jadi dilakukan pada waktu isyak. Silap tadi. Sebab waktu yang kedua. Kalau maghrib itu adalah waktu yang pertama, jamak takdim. Jadi jamak takhir dilakukan pada waktu yang kedua, iaitu dilakukan pada waktu isyak. Okey, niatnya usolli fardul isya'i arba'a raka'atin jam'a takhirin lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu isyak 4 rakaat secara jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okey, solat fardu maghrib pula. Usalli fardul maghribi salasa raka'atin jam'a takhirin lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat secara jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okey, nampak? Semuanya tambah jam'a takhirin. Okey, nampak atas dengan bawah? Yang atas dilakukan pada waktu asar, tapi dia memerlukan zuhur dulu kemudian asar. Yang bawah dia lakukan pada waktu isyak, dia memerlukan isyak dulu kemudian maghrib. Jadi waktu untuk jamak takhir boleh dilakukan yang mana-mana dahulu. Tak ada masalah. Boleh nampak ya? Contoh macam kat atas tu, kamu boleh dulu usolli fardul asri dulu, solat asar dulu 4 rakaat selesai, lepas tu barulah bangun untuk solat fardu zuhur 4 rakaat. Pun boleh. Okey, boleh ya, nampak ya? Ni macam ustaz cakap tadi itulah tentang jamak takhir. Okey, seterusnya ini adalah tentang lafaz niat untuk solat qasar, iaitu pendek. Tadi kan kita belajar solat jamak tadi niat tu semuanya 4 rakaat kan? Okey, yang ini dia pendekkan menjadi 2 rakaat. Okey, solat zuhur, usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Okey, solat asar, usolli fardul asri usolli fardul asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Isyak pula, usolli fardul isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Okey, ustaz, kenapa tadi kita dah belajar jamak 4 rakaat, ni tiba-tiba boleh buat 2 rakaat pula? Okey, ustaz bagi contoh ya. Okey, katakanlah kamu keluar dari rumah, kamu dah solat zuhur kat rumah 4 rakaat. Jadi kamu dah lepas zuhur tu baru kamu keluar jalan untuk perjalanan yang jauh. Sebabnya kamu baru memang cadangnya lepas zuhur baru nak gerak dari rumah. Macam tu, dah lepas solat, lepas tu baru siap-siap baru keluar rumah terus untuk perjalanan yang jauh. Jadi bila dah sampai tempat jauh sana, jadi dah masuk waktu asar, kamu boleh jadi berhenti dekat arah mana, kamu boleh terus niat untuk solat asar tu 2 rakaat sahaja. Tak perlu buat 4 rakaat. Kamu nak buat 4 rakaat pun boleh macam biasa, tak ada masalah. Cumanya kita dibagi rukhsah, kita diberi keringanan, kita dibagi kemudahan untuk memudahkan kita untuk menjadikan solat tu untuk 2 rakaat kita boleh buat. Jadi boleh buat untuk 2 rakaat. Macam ni lah. Jadi inilah niatnya. Solat fardhu asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Okey, boleh nampak ya? Nampak ya ceritanya ya? Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah lafaz niat solat jamak dan qasar. Okey, tadi kita belajar jamak tetapi semuanya dilakukan secara 4 rakaat. Boleh. Dan ini juga
lagi boleh. Jadi kita boleh himpunkan dalam satu waktu dan kita juga boleh memendekkan pada waktu yang sama. Dalam pada masa yang sama kita boleh solat 2 rakaat lah. 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar. Macam tadi kan kita solat Zuhur 4 rakaat, solat Asar 4 rakaat dalam waktu yang pertama tu jamak takdim. Tapi ni kita juga boleh buat untuk jadikan terus kepada 2 rakaat. Jadi terus kosorkan. Okey, boleh? Okey, ini kita tengok dulu kepada untuk solat jamak takdim dan kosor. Okey, niatnya solat fardu zuhur dengan asar, kosor dan jamak di dalam waktu zuhur. Kenapa dalam waktu zuhur? Sebab dipanggil sebagai jamak takdim. Okey, niatnya usolli fardu zuhri rak'ataini qasran. Sama tadi ya. Usolli fardu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat dihimpunkan kepadanya asar kerana Allah Ta'ala. Untuk solat asar pula, usolli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat dihimpunkan, majmu'an dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Sama juga macam jamak takdim tadi. Yang pertama ilaihi, yang kedua ila. Okey, nampak ya? Okey, untuk solat maghrib dengan isyak pula, usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an ilaihil isya'u lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardul maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya isyak kerana Allah Ta'ala. Untuk solat isyak pula, usolli fardul isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat dihimpunkan kepada maghrib kerana Allah Ta'ala. Okey, ustaz, kenapa untuk solat maghrib tak ada qasar? Macam mana solat maghrib boleh qasar? Okey. Macam kita belajar tadi, solat qasar hanya boleh dilakukan untuk solat 4 rakaat. Yang mana 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Jadi kalau maghrib 3 rakaat, kamu nak jadi macam mana nak belahkan dia jadi separuh, 1/2. Macam mana kamu nak solat maghrib 1/2? Tak boleh kan? Jadi maghrib tetap 3 rakaat. Sebab tu dalam niat usolli fardhu maghrib salasa rakaatin tak ada qasar. Sebab maghrib tetap 3 rakaat. Maghrib tidak boleh dipendekkan lagi. Tetap 3. Jangan pandai-pandai nak buat macam mana nak buat 1/2. Nanti dah salah dah tu. Ustaz tak ajar ya. Okey. Kita tengok kepada jamak takhir pula untuk solat jamak dan qasar. Okey, jamak takhir dilakukan pada waktu yang kedua. Okey, solat fardu asar dengan zuhur, qasar dan jamak di dalam waktu asar. Sebab itulah panggil jamak takhir. Dilakukan pada waktu yang kedua, iaitu dilakukan pada waktu asar. Usolli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat, qasar dihimpunkan kepadanya fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Okey, nampak ya? Dia punya niatnya sama dengan solat jamak takdim tadi. Okey ya? Boleh nampak ya? Tapi dimulakan dengan solat asar dahulu sebab kita berada di dalam waktu asar. Usolli fardu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat, qasar dihimpunkan kepada asar kerana Allah Ta'ala. Okey. Solat isyak dengan maghrib pula dilakukan pada waktu isyak. Usolli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat, qasar dihimpunkan kepadanya fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Okey, niat solat maghrib pula. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i lillahi ta'ala.
sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepada isyak kerana Allah Ta'ala. Okey, nampak ya? Boleh ya? Lebih kurang je macam jamak takdim tadi. Cumanya ini dilakukan pada waktu yang kedua. Jamak takdim dilakukan pada waktu yang pertama. Tetap solat zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 2 rakaat. Cuma perbezaan pada waktu sahaja, iaitu bila jamak takdim tadi dilakukan pada waktu yang pertama. Iaitu kalau zuhur dan asar pada waktu zuhur, maghrib dan isyak dilakukan pada waktu maghrib. Kalau jamak takhir ini, zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar, maghrib dan isyak dilakukan pada waktu isyak. Okey ya. Okey, hikmah solat jamak. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya, kenapa waktu subuh tak boleh jamak? Sebab waktu subuh satu-satunya solat pada waktu pagi. Itu sahaja 2 rakaat. Tak perlu dikosorkan, dah memang 2 rakaat. Kalau dikosorkan lagi macam mana? Jadi 1 rakaat je. Tak ada. Tetap 2 rakaat. Sebab solatnya jauh. Subuh tu nak menunggu sampai zuhur kan jauh. Jadi itu tak termasuk untuk seperti solat yang dekat-dekat tadi, yang perlu dihimpunkan. Tak asing, cuma subuh je special sikit, satu sahaja kat situ. Yang lain boleh dihimpunkan. Okey ya. Okey, terus sambung yang ini. Hikmah solat jamak, iaitu pertama, memberi kemudahan kepada orang Islam menunaikan solat. Memudahkan orang Islam bila kita dalam keadaan kecemasan yang nak cepat perjalanan, memudahkan kita nak berjalan. Jadi Allah mudahkan kita untuk dalam, maksudnya kita boleh juga melakukan solat walaupun kita dalam perjalanan jauh. Dan Allah mudahkan kita, tak membebankan kita, jadi kita boleh jadikan solat tu, kita boleh kosorkan solat. Jadi waktu solat tu dipendekkan. Okey ya. Seterusnya, menunjukkan agama Islam itu mudah, ya. Dan seterusnya, mengingatkan orang Islam supaya sentiasa bersyukur. Jadi kita hendaklah bersyukur kepada Allah kerana telah memudahkan kita dalam melakukan kehidupan seharian kita, walaupun kita nak bergembira, nak berjalan jauh. Okay, boleh ya? Tahukah anda, solat jamak juga boleh dilakukan oleh doktor yang melakukan pembedahan yang panjang. Boleh nampak? Okey, dalam pembedahan ni, kadang-kadang pembedahan ni melakukan pada waktu yang lama. 8 jam, 10 jam, belas jam pun ada. Doktor terpaksa dalam tu. Jadi doktor boleh terus melakukan solat jamak untuk itulah, doktor yang melakukan pembedahan tu boleh melakukan solat jamak. Kalau tak, contoh dia start melakukan solat jamak tu mungkin dah pukul 10 dah mula. Lepas tu dah sampai waktu zuhur dia keluar lari solat dulu. Macam mana pembedahan tu? Siapa nak tanggung? Jadi tak boleh kan? Jadi dia terpaksa juga meneruskan pembedahannya juga. Jadi bila dia dah berhenti, jadi dia terlepas waktu zuhur dan dia ada waktu asar. Jadi dia boleh jamakkan untuk solat zuhur dan asar, dilakukan pada waktu asar pun boleh. Itu adalah specialnya untuk doktor pembedahan. Jadi nampak tak, Islam itu mudah. Okey, boleh ya. Amalkan. Dirikan solat fardu secara jamak dan qasar ketika bermusafir. Digalakkan, diharuskan untuk kita melakukan solat fardu secara jamak dan qasar ketika kita bermusafir, ketika kita dalam perjalanan yang jauh lah, yang lebih daripada 89 kilometer. Boleh ya? Macam kita duduk Sabah ni, kita sampai KL lah lebih kurang. Macam tu, saya bagi contoh macam tu je, pergi KL. Jadi kat situ boleh kita dah untuk melakukan solat jamak dan qasar. Okay, boleh ya? Okey, syukran jazilan. Cukup untuk itu sahaja. Panjangkan ceritanya tentang solat jamak dan qasar ni. Sebabnya niatnya berbeza. Solat jamak sahaja niatnya lain,
Solat qasar sahaja niatnya lain. Apabila solat jamak dan qasar pun niatnya jadi lain. Jadi banyak ceritanya tentang perbezaan niat tadi. Okey, boleh nampak ya? Boleh, dan kamu faham ya tentang solat jamak. Takdim tu apa dia, takhir tu apa dia. Okey. Boleh ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan selepas apa yang kita dah belajar ni, bila kamu dalam perjalanan yang jauh, akan memudahkan kamu untuk melakukan solat secara jamak dan qasar. Okey, cukup itu sahaja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.